Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lanjutkan bedah buku kita ataupun kita sebut dalam bahasa Arabnya sebagai kasyaf al-kitab ataupun al-kutub. Kita cuba menyelami kitab ataupun tulisan yang dihasilkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Pada kali ini kita telah mulakan pagi tadi mukaddimah daripada kitab yang cuba kita selami, iaitu kitab yang diberi tajuk oleh pengarangnya, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagai Kimia As-Sa'adah. Kimia As-Sa'adah. Kitab ini lihat kepada kontennya ataupun isi ataupun kandungannya merupakan sebuah kitab tasawuf yang bicarakan berkenaan dengan nafs, iaitu jiwa manusia. Tazkiyatun nafs, bagaimana untuk kita membersihkan jiwa manusia. Setelah kita membaca mukaddimah, sedikitnya aluan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu pun tidaklah keseluruhan kata aluan yang beliau sebutkan dalam kitab ini kita baca, hanya mukaddimah saja sebagai adab kita dalam adab penulis memulakan tulisan. Penulis-penulis ataupun ulama-ulama Islam menjadi kebiasaan mereka memulakan penulisan mereka dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah juga kita meneruskan tradisi itu. Bila kita membuka kitab yang kita ingin bedah ini, kita baca terlebih dahulu mukaddimah aluan penulis sebagai adab, mengikuti ulama-ulama terdahulu. Adapun tajuk yang akan kita cuba kupas pada petang ini, iaitu tajuk yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ataupun dalam karya asalnya, Unwan Ma'rifatin Nafs. Unwan iaitu tanda ataupun alamat mengenal diri, Unwan Ma'rifatin Nafs. Namun demikian, dalam tajuk ini yang difokuskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah makna kimia itu sendiri. Makna kimia itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam menyelami apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di sebalik buku apa yang menjadi teras dalam kitab beliau ini, iaitu jiwa itu sendiri. Bagaimana jiwa itu seharusnya dipimpin, sebagaimana jiwa kita itu nafs itu seharusnya kita tarbiyah, kita bentuk untuk mencapai kemajuan, mencapai kebahagiaan, sa'adah. Maka terlebih dahulu beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat penting sebelum kita meneraka lebih jauh dalam kitab ini, iaitu makna kimia itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan kimia itu sendiri. Maka kata dia, "I'lam anna al-kimia al-zahiriyah la takunu fi khazainil awam." Ketahuilah bahawa kimia yang kita kenal, kimia yang biasa dikenali oleh orang awam itu tidak dijumpai dalam perbendaharaan orang awam.
Ya, kimia inilah kimia yang diperkatakan, yang disembang-sembangkan itu tidak ada dalam pembenaran orang-orang awam. Ya. Adanya hanya pada perbendaharaan raja-raja. Ya. Jadi kimia yang dalam pengertian biasa itulah. Belum lagi kimia dalam pengertian yang ingin dia bawa kita untuk dalam perbahasan kitab kita ini. Dalam bahasan kita ini, Imam Al-Ghazali ingin membawa kita kepada kimia kebahagiaan. Tapi beliau menyentuh dulu secara perbandingan kimia yang sebagai istilah yang biasa digunakan oleh orang awam, iaitu kimia yang dapat menghasilkan logam-logam yang berharga. Kimia ramuan yang dapat menghasilkan logam-logam yang berharga, kerana mengikut kefahaman orang dulu, dengan ada ramuan-ramuan atau rahsia-rahsia yang kalau kita ketahui, kita dapat menghasilkan logam-logam yang berharga, dapat menghasilkan emas, perak dan sebagainya. Maka kata dia, kimia yang dapat menghasilkan logam-logam yang berharga itu tidak ada pada orang awam, tapi ada pada simpanan pembendaraan raja-raja. Jadi nak menggambarkan bahawasanya ramuan itu sangat berharga sehingga kan bukan mudah-mudah didapati di pasaran biasa. Sebaliknya, hanya disimpan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan yang dapat membeli ramuan tersebut. Demikian pula kata dia, kalau kimia yang biasa itu hanya ada dalam pembendaraan raja-raja, memerlukan wang, hanya orang kaya saja dapat memilikinya, maka kata dia demikianlah pula kimia kebahagiaan. Kimia kebahagiaan, ini ramuan untuk menjana kebahagiaan dalam jiwa, dalam diri manusia itu, adanya hanya pada pembendaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kimia ramuan untuk mencetuskan kebahagiaan itu dalam kehidupan manusia itu hanya ada pada simpanan pembendaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit ada anasir malaikat. Di langit, jadi seolah-olah kimia kebahagiaan itu, kalau kita melihat kepada langit, maka dia ada pada anasir malaikat. Di sini dia sebut dalam kitabnya ini, fafis sama jawahirul malaikah. Jawahir malaikah. Diterjemahkan oleh penterjemah kitab kita ini, iaitu Kiai Haji Mustafa Bisri. Diterjemahkan jawahir malaikah, iaitu anasir malaikat. Jadi unsur kebahagiaan kalau di langit, maka iaitulah yang ada pada malaikat. Dan di bumi pula, kimia as-sa'adah, ramuan kebahagiaan ini di bumi pula ada hati para kekasih Allah yang arif. Jadi seolah-olah Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan, kerana kimia ini, kalau kimia biasa yang dapat mengubah emas, dapat mengubah ramuan untuk menghasilkan emas, untuk menghasilkan permata, untuk menghasilkan logam-logam berharga ini ada pada bendahara raja-raja. Tapi kimia kebahagiaan pula, kata Imam Ghazali, ada kalau di langit, ada pada malaikat, dan di bumi pula ada pada hati para kekasih Allah yang arif. Jadi kerana itu, kalau kita nak sungguh-sungguh kimia kebahagiaan ini, sama ada kita perlu berteman dengan malaikat ataupun kita perlu memintanya atau mencarinya daripada para kekasih Allah yang arif kalau di bumi ini. Maka siapapun, kata Imam Al-Ghazali, maka siapapun yang mencari kimia ini, kimia kebahagiaan ini, ramuan kebahagiaan ini, selain darjat hadirat nubuwah kenabian, dia tentu salah jalan. Jadi Imam Ghazali nak jelaskan kepada kita bahawasanya di dunia ini nak cari kimia kebahagiaan, rahsia kebahagiaan bagi jiwa ini, mesti cari daripada Nabi. Mesti cari daripada Nabi. Maka orang yang mencari kimia ini daripada khazanah yang lain daripada anbiya, daripada para nabi,
kata Imam Ghazali, dia tentu salah jalan. Mana kalau salah jalan, sebagaimana kita saja maklum, kalau kita nak menuju kepada satu destinasi, hanya apabila kita melalui jalan yang betul saja, kita akan sampai di destinasi tersebut. Maka begitulah juga kita mencari kebahagiaan. Ya, kalau kita mencari kebahagiaan itu, kita menuju kepada salah orang, iaitu bukan kepada Nabi, maka kata Imam Ghazali, kita sudah tersalah jalan dan kita tidak akan mencapai kebahagiaan. Amalnya, maka orang tersalah jalan ini mencari kebahagiaan kepada selain daripada Nabi, maka amalnya ibarat wang dinar. Wang dinar palsu. Wang dinar palsu. Maknanya dia ingin membeli sesuatu yang berharga, tapi apa yang diberikan itu ialah wang palsu. Ia berfikir dirinya kaya. Dengan memiliki wang palsu, dia menganggap dirinya kaya, padahal pailik pada hari kiamat. Muflis pada hari kiamat, padahal dia merupakan orang yang kosong, yang nul, kosong. Tidak ada apa-apa. Kerana kepalsuan. Jadi begitulah juga dia ingin hadir di akhirat nanti, menuntut kebahagiaan daripada Allah, sa'adah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah kebahagiaan yang abadi. Apabila kita dibawa masuk oleh Allah ke dalam syurga, kemudian dalam syurga itu pula kita diberi nikmat yang paling besar, iaitu ru'yatullah, dapat melihat Allah, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan amalan yang kita lakukan di dunia ini, yang kita rasa kita sudah mempunyai aset untuk membeli kebahagiaan di hari kiamat, rupa-rupanya amalan yang kita bawa itulah palsu. Palsu sebab apa? Sebab kita tersasar daripada jalan nubuah, jalan kenabian. Maka kata Imam Ghazali, menjadilah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya surah Qaf ayat 22, "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Maka tak kala kami singkap tutupmu dari dirimu dan pandanganmu, makna tak kala sampai tiba masa nanti tutupan yang menghadang kamu daripada melihat hakikat yang sebenarnya itu telah disingkap oleh Allah, dibuang tabik daripada Allah. Pada ketika itu kamu dapat melihat apa yang sebenarnya, fabasarukal yawma hadid, maka pada hari itu pandanganmu menjadi tajam. Ya, karena kamu telah melihat hakikat yang sebenar dan kamu telah mendapati rupa-rupanya kamu benar-benar telah tersilap. Kamu telah tersilap. Di dunia ini ramai orang tidak menyedari bahawa dia telah tersalah jalan. Ya, tersalah jalan, masing-masing merasakan diri betul benar. Hanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tabir daripada kita nanti, dan pada ketika itu kita melihat hakikat yang sebenar, dan pada kala kita melihat hakikat sebenar itu, apa yang sebenar itu memang menepati amalan kita, akidah kita, maka kita akan gembira. Namun jika tak kala Allah mengangkat tabir daripada kita itu, kita mendapati pada ketika itu pokoknya kita telah tersalah jalan, kata Allah, fabasarukal yawma hadid. Dan kamu akan melihat dengan mata yang terlopong pada ketika itu, dengan sangat kecewa. Jadi sebab itu Imam Ghazali menegaskan kepada kita bahawasanya ilmu kimia as-sa'adah, ramuan kebahagiaan jiwa ini sangat berharga. Allah hanya berikan kepada orang-orang pilihannya saja di dunia ini, dan orang itu adalah Nabi. Ya, orang itu adalah Nabi, dan sudah tentu kita umat Nabi Muhammad SAW, kita perlu menimba ramuan kebahagiaan itu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Imam Al-Ghazali lagi, adalah termasuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, bahawa dia mengutuskan kepada mereka 124,000 Nabi yang mengajar manusia mengenai dokumen kimia ini. Kimia, dokumen ramuan ataupun rahsia kebahagiaan ini, dan menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadikan hati berada dalam perputaran mujahadah. Jadi dokumen kimia ini, dokumen yang mengandungi
ramuan-ramuan kebahagiaan jiwa ini, Allah, kita bersyukur, kata dia rahmat Allah. Yang rahmat Allah bila Allah mengutuskan kepada manusia ini 124,000 Nabi, yang mana semua Nabi ini mengajar manusia dokumen kimia. Dokumen yang mana dalam dokumen itu terkandung kimia as-sa'adah, ramuan kebahagiaan. Dan menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadikan hati. Kerana hati ini pusat jiwa. Hati ini menjadi pusat kepada jiwa manusia. Jadi para Nabi ini menunjukkan kepada manusia bagaimana untuk menjadikan hati ini sentiasa berada dalam putaran mujahadah. Jadi seolah-olah kita dapat faham di sini bahawasanya nak mencapai kebahagiaan mujahadah. Yang mujahadah ini usaha bersungguh-sungguh untuk mengawal diri, membendung nafsu dan sebagainya bagi mencapai mardatillah. Bagaimana membersihkan hati dari perilaku-perilaku buruk yang tercela. Ini mujahadah. Bagaimana membersihkan hati, ini para Nabi, 124,000 Nabi diutuskan kepada manusia, mengajar manusia ini. Bagaimana nak menjadikan hati mereka ini sentiasa berada dalam putaran mujahadah, membersihkan hati dari perilaku-perilaku buruk yang tercela dan bagaimana menghantarkannya, menghantarkan hati ke jalan jernih, ke jalannya yang jernih seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah ini Allah yang telah mengutuskan ke tengah-tengah orang yang buta huruf. Allah mengutuskan di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, al-ummiyin, Rasul, seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Rasul ini, Rasul yang diutuskan di kalangan di tengah-tengah masyarakat Arab yang buta huruf ini. Apa fungsi Rasul ini? Kata Allah, kerana Allah nak Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Membersihkan mereka. Yuzakkihim. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar kepada mereka kitab Allah dan juga hikmah. Dan mengajar kepada mereka kitab Allah dan juga hikmah. Tuan-tuan bersekalian, parti betapa kuatnya. Betapa kuatnya ayat ini. Fungsi seorang Rasul yang diutuskan Allah kepada kita. Dan kaitkan dengan kimia as-sa'adah. Ramuan kebahagiaan yang ingin disampaikan ataupun ingin diajar oleh Imam Ghazali kepada kita. Ramuan kebahagiaan ini, kata Imam Ghazali, kamu tidak akan dapat melainkan daripada Nabi. Bukan daripada orang lain, daripada Nabi. Kerana Nabi lah diutuskan Allah. Bukan seorang dua Nabi, 124,000 Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Ghazali bawa ayat surah Al-Jumu'ah, ayat yang kedua, menjelaskan kepada kita kenapa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi ini. Yang pertama, kerana untuk membacakan kepada manusia ini ayat-ayat Allah. Yang kedua, untuk Nabi ini, Rasul ini membersihkan jiwa manusia. Dan yang ketiga ialah untuk mengajar mereka memahami kandungan kitab Al-Quran dan juga hikmah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dalam mentafsirkan hikmah ini bila digandingkan dengan Alkitab, maka maksudnya sunnah. Dan fungsi sunnah ini kita sedia maklum, iaitu untuk mengajar manusia bagaimana nak tatbiq Al-Quran, Al-Quranul Karim. Artinya, kata Imam Ghazali, artinya ialah membersihkan mereka dari perilaku-perilaku yang tercela dan sifat-sifat kebinatangan. Serta menjadikan sifat-sifat malaikat sebagai busana dan hiasan mereka. Itu kimia sa'adah. Membersihkan mereka dari perilaku-perilaku yang tercela dan juga sifat-sifat kebinatangan. Serta menjadikan sifat-sifat malaikat sebagai busana. Busana ini pakaian dan juga hiasan mereka. Itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya yang kita nak lakukan sepanjang hidup kita di atas muka dunia ini. Kita nak buang daripada diri kita sifat-sifat syaitan, sifat-sifat kebinatangan, dan kita nak ganti tempat yang kita buang itu, sifat-sifat tercela yang kita buang itu,
kita nak ganti dengan sifat-sifat malaikat, kata Imam Ghazali. Sehingga akan sifat-sifat malaikat itulah yang akan menjadi busana, dipanggil hiasan ataupun pakaian kita. Maksud dari kimia ini ialah bahawa sifat-sifat kekurangan ditanggalkan dan segala sifat-sifat kesempurnaan dikenakan. Itu ramuan kebahagiaan yang sebenarnya, iaitu dengan kita membuang sifat-sifat dipanggil kekurangan, sifat-sifat jelek, sifat-sifat dipanggil buruk daripada diri kita, dan segala sifat-sifat kesempurnaan dikenakan, dipakaikan kepada diri kita. Dan rahsia kimia ini adalah hendaknya kamu kembali dari dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia kimia ini. Yang ramuan kebahagiaan ini, kata Imam Ghazali rahimahullah, rahsianya ialah hendaklah kamu tinggalkan dunia, dipanggil. Tinggalkan dunia ini bukan makna kita berpisah sepenuh dengan dunia, mana kita tolak dunia dan sebagainya. Itu tidak diajar oleh Imam Ghazali sendiri. Maksudnya kita meninggalkan dunia itu ialah kita pastikan kehidupan kita ini tidak dibelenggu oleh dunia. Nak tinggal dunia macam mana? Kerana kita sendiri pun hidup dalam dunia. Kita beribadat pun kita terpaksa menggunakan aset-aset yang Allah Ta'ala berikan. Aset-aset duniawi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi yang tak boleh kita berlaku dalam hidup kita ini ialah kita dipengaruhi oleh dunia sehingga kan dunia itu menjadi Tuhan kita dan kita menjadi hamba dunia. Tidak. Dunia ini menjadi alat, menjadi tunggangan kita. Sebaliknya, kita hendaklah pastikan perjalanan hidup kita, kata Imam Ghazali, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman-Nya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil, wa tabattal ilaihi tabtila. Hendaklah tekun dan tekunlah kamu beribadah kepadanya, ini kepada Allah, dengan setekun-tekunnya. Itu. Itu dipanggil proses yang perlu berlaku dalam hidup kita ini. Tekun beribadah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan tekunlah, diterjemahkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Tabattal, wa tabattal ilaihi tabtila, diterjemahkan tekunlah. Kalau sebahagian mufassir menterjemahkan tabattal ini, berilah sepenuh penumpuan kamu, sepenuh masa kamu. Sebagaimana Allah SWT sendiri menjelaskan bahasanya kehidupan kita ini yang sebenarnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jangan terpengaruh dengan dunia, jangan ditunggang oleh dunia. Sebaliknya, kita yang menunggang dunia. Kita menunggang dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita fokuskan kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah, menyahut seruan Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 8 yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau ini, yang kata Allah, wa tabattal ilaihi tabtila. Wahai Muhammad, adalah kamu tekun kepada Allah dengan setekun-tekunnya, iaitu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun keutamaan kimia ini tak terkiranya. Wa fadlu hadhil kimia tawilun. Maknanya kelebihan, keistimewaan, ramuan kebahagiaan ini tak terkira lah. Jadi sebab itu, kalau kita dapat memperolehi ramuan kebahagiaan abadi ini, maka itulah harta yang tak ternilai, anugerah yang tak ternilai yang dikurniakan Allah kepada kita, yang melebihi daripada sebarang kimia yang kimia yang diperolehi oleh manusia. Ramuan-ramuan, orang kata kekayaan, ramuan untuk jadi kaya, ramuan untuk menjanakan kemewahan, ramuan untuk menghasilkan emas, menghasilkan permata dan sebagainya. Itu semua kimia duniawi. Tapi kimia yang lebih utama, yang tak terkira, kata Imam Ghazali, keistimewaannya, mahalnya, nilainya, iaitulah kimia kebahagiaan. Dan insya-Allah selesai kita bahagian yang pertama. Imam Al-Ghazali rahimahullah mudah-mudahan berjayalah menjelaskan kepada kita maksud kimia as-sa'adah itu. Itu yang pentingnya. Sebelum kita meneroka lebih jauh kitab Imam Ghazali ini, kita kena faham
apa makna kimia as-sa'adah. Yang kita dalam Kiai Mustafa Bisri terjemahkan kimia as-sa'adah, proses kebahagiaan. Proses kebahagiaan. Tapi Anda lebih suka menterjemahkan kimia as-sa'adah itu dengan ramuan. Ramuan ataupun ramuan atau rahsia untuk kita mencapai kebahagiaan yang abadi, sama ada dalam kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Bagi tuan-tuan dan puan sekalian yang ingin berminat mengikuti sambil-sambil Ana membaca, tuan-tuan ingin juga mengikuti tulisan ni, boleh belilah, boleh beli insya-Allah. Sama-sama kita baca buku ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan beli terjemahan Kiai Mustafa Bisri. Jangan beli yang lain nanti, kerana lain terjemahannya, lain pula struktur bahasa dan sebagainya. Yang ini diterbitkan oleh oleh penerbitan dia PT Kaf Media Kreativa. PT Kaf Media Kreativa. So silah tengok proses kebahagiaan. Saya tengok dalam internet proses kebahagiaan. Kalau tuan-tuan dan puan sekalian nak dapat, Anda pun ada naskah, ada simpan naskah 30 naskah Anda simpan. Kerana Anda ingin bahasa juga di Perlis ni. Bagi tuan-tuan dan puan sekalian yang ada di Perlis, insya-Allah sampai masa nanti Anda akan buat diskusi buku ini, sama ada di Matin ataupun di Surau Imam Syafi'i di Taman Jali, insya-Allah. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan dari simpanan Anda, boleh order dekat Encik Iskandar, insya-Allah. Dia menguruskan penjualan buku ini, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri-siri yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.